اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 68, baris yang ketiga daripada atas. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Munkar nakir, menanya di dalam kubur. Munkar nakir, menanya di dalam kubur. Itu tajuk dia. Dan wajib kita i'tiqad, dan wajib kita i'tiqad apabila mati seseorang mesti ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kubur. Kemudian daripada ditanamnya. Menanya ni dengan siapa Tuhanmu. Menanya mesti ditanya oleh munkar dan nakir. Mesti ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ditanya oleh munkar dan nakir ni dengan apa pertanyaan dia? Siapa Tuhanmu? Dan apa agamamu? Dan siapa nabimu? Mesti ditanya ni, melainkan atau istisna dia, pengecualian dia. Mesti ditanya ni, melainkan atau istisna dia panggil, pengecualian. Melainkan bagi setengah orang yang tertentu. Setengah orang yang tertentu. Dalam Faridatul Fara'id, melainkan jamaah yang tertentu, kumpulan puak yang tertentu. Mana contohnya? Seperti orang mati syahid. Dan wajib kita i'tiqad, berpegang di hati. Apabila mati seseorang, mesti ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ini hak rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima. Beriman dengan hari kesudahan. Mana hari kesudahan?
hari kesudahan bagi masing-masing hari kematian. Hari kesudahan bagi dunia semua sekali, tiup sangkakala yang pertama. Hari kesudahan atas masing-masing dengan matilah. Berakhirlah hari hidup atas dunia. Itu hari kesudahan bagi seseorang. Hari kesudahan bagi dunia ni dan sekalian ni dengan tiup sangkakala yang pertama. Itu dia hari kesudahan. Jadi bermula daripada rukun iman yang keenam ni, beriman dengan persoalan barzah. Dia mari situ. Macam sebut ngelepas kan, dia hari akhir. Hari akhir ni yang kita bahasa Melayu sebut hari akhirat, kita sebut. Hari akhir, hari akhirah. Hari akhirah tu hari kesudahan. Kita kalau sebut hari akhirat, syurga neraka. Hari akhirat tau. Kita sebut hari akhirat ni seolah-olah selepas tiup sangkakala yang kedua, selepas dibangkitkan sekalian tu. Itu akhirat. Kita sebut hari akhirat ni, tak masuk tak barzah. Ke masuk barzah? Ni pelotok kita ni sebut hari akhirat, masuk tak barzah? Nanti pada hari akhirah kamu akan disoal dalam barzah, dalam alam barzah. Ada? Biasanya sebut hari akhirat kau dibangkitkan kembali selepas tiup sangkakala yang kedua. Kalau sebut kata hari qiyamah kau, faham kita kau, tiup sangkakala yang pertama. Kiamat. Dunia akhir dah ni. Akan berlaku kiamat. Mana kiamat? Tiup sangkakala yang pertama. Gitu kita dah faham tau. Hari akhirat kau, Masya Allah lah. Syurga neraka. Tak termasuk kitanya barzah. Tak termasuk dalam polotok kita. Di akidah kita, kita ni percaya akan persoalan barzah. Tak ada orang kita yang tidak beriman dengan persoalan barzah. Semuanya beriman dengan persoalan barzah. Cuma kita ni, bahasa Malaysia sebut hari akhirat. Hari akhirat, bahasa Melayu dah jadinya. Cuma yang mari depan lotok kita, hari akhirat, Masya. Hari kiamat, itulah orang putih buat drama, buat filem tu. Hancur dunia, mari daripada planet apalah dia kan. Mana kita faham? Tu kiamat. Walah qiyamah ni, apa makna qiyamah? Qiyam, berdiri dan bangkit daripada kubur selepas tiup sangkakala kedua dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada kiraan hisab pula di situ. Itu qiyamah asal makna. Tapi kita sebut qiyamah, kita nampak langit bumi dihancurkan. Itu qiyamah. Walau sebut qiyamah berdiri. Itu hancur, bukan berdiri. Bila berdiri, tiup sangkakala yang kedua akan bangkit berdiri semua sekali daripada alam barzah. Itu asal makna. Cuma kita kadang-kadang cakap lah, mati itu kiamat kecil, dia kata. Kiamat kecil. Mati itu kiamat kecil lah. Kiamat besar, hancur langit bumi. Ada cakap gitu. Tapi sebut kata hari akhirah ke, hari kiamah ke, sama je lah. Bermula daripada mati seseorang. Bermula daripada tiup sangkakala pertama untuk semua orang. Jadi termasuk dalam rukun iman yang kelima, ni persoalan malaikah, mungkar dan nakir.
Hak tadi saya sebut tu bukan kata tidak beriman, bukan. Cuma di kepala otak kita sebut akhirat kok masalah. Sebut kiamat tu sangka kali yang pertama. Tak masuk di kepala otak kita ni alam barzah ni. Tapi adakah kita tidak beriman dengan barzah? Kita beriman. Duk sebut sokmonya. Duk cerita sokmo. Barzah ada persoalan. Barzah ada raudhatun min riyadil jannah. Kebun daripada kebun syurga. Barzah hufratun min hufarin nar. Lubang daripada lubang neraka. Ha tu. Faham tak ni? Tu duk sebut sokmo tu. Tetap dah. Cuma yang saya sebut tadi, sebut perkataan hari akhirat. Apa yang terbayang di kepala otak kita? Sebut perkataan hari kiamat. Sebut Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Kita mari apa tu hari pembalasan tu? Yaumiddin tu hari pembalasan. Hari agama asal makna. Malik Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Kita nampak je pembalasan tu syurga neraka lah. Pembalasan syurga neraka. Pembalasan yang paling hampir adalah barzah. Pembalasan yang paling dekat, yang paling hampir adalah pembalasan di alam barzah. Kebun syurga, balah yang baik. Lubang daripada lubang neraka, balah yang buruk. Tapi kita sebut kata Malik Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan, hari akhirat. Mana apa? Bermula daripada barzah. Ada pembalasan dah di alam barzah. Dan wajib kita i'tikad bila mati seseorang mesti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Seseorang yang mati ni sama ada di kalangan orang yang beriman, orang yang munafik, orang yang kafir, kena soal belaka. Seseorang yang mati ni bukan seseorang yang beriman, seseorang yang mati. Bila mati seseorang apa ni? Orang beriman, orang munafik, orang kafir, kena soal belaka lah. Yang tak ada persoalan barzah ni, yang tidak mukallaf. Tak ada persoalan barzah. Mana? Mati, kanok. Tak ada persoalan barzah. Sebab tu tidak disunatkan talqin. Rajin talqin. Mati budak boleh talqin juga. Nak talqin ke siapa? Talqin budak. Budak tu tak ada persoalan barzah. Tak ada ni. Dia tak ada persoalan barzah. Tu hok nak sangat talqin, hok tak sunat baca juga. Hok tambah talqin dikata bid'ah lah, sesak lah. Macam tu pula. Jadi hok nak sangat ni siapa ke? Hok tak sunat talqin pun talqin. Hok tambah sangat, tambah talqin tak apalah. Orang hok talqin tu dikatakan bid'ah sesak. Itu biasa gitu. Tapi ada pandangan yang menyatakan bahawa orang kafir tidak disoal. Orang kafir tidak disoal. Masuk jalan barzah, seksaan selama-lamanya. Tak ada soalan, tak ada. Itu satu pandangan lah. Itu bukan pandangan kebanyakan ulama. Bukan pandangan kebanyakan ulama. Mereka ulama'nya orang beriman, orang munafik, orang kafir akan ditanya belaka. Tapi orang munafik, orang kafir, tanya tak jawab lah, seksaan lah dianya. Tapi satu pandangan orang kafir dah. Pakai beri lalu dah. Pakai beri seksaan lalu dah. Dah soal dah. Dah kalau soal pun tak ada jawab juga. Tapi pandangan jumhur kebanyakan ulama, orang kafir pun disoal. Hal tadi tu pandang daif lah, menyatakan bahawa yang ditanya orang beriman, yang ditanya orang munafik. Orang munafik pun ditanya juga.
Sebab apa? Sebab orang munafik ni dia menzahirkan keislaman ketika hidup atas dunia. Dia tanyalah. Sebab orang munafik ni orang Islam yang tidak beriman. Sebab bicara barzah ni bicara bab iman. Hari akhirah bicara bab iman. Islam tu hukum ketika hidup atas dunia. Orang Islam begini ni kita hadap dengan Islam atas dunia macam mana. Tapi bermulanya akhirah, bermulanya barzah pergi kepada persoalan iman. Persoalan iman. Mana iman ni persoalan untuk hari akhirah. Hari akhirah pergi pada bab iman. Jadi orang munafik dia menzahirkan keislaman atas dunia. Dia menyembunyikan kekufuran dia. Jadi pandangan tadi orang kafir tidak disoal. Terus seksaan. Tapi orang beriman, orang munafik disoal. Orang munafik disoal. Sebab orang munafik ni dia menzahirkan keislaman ketika hidup atas dunia. Di pandangan muktamad tak seseorang ni orang mukmin ke, orang munafik ke, orang kafir ke akan disoal selepas daripada mati. Ditanya oleh malaikah Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Ditanya oleh Munkar dan Nakir. Terkadang ditanya oleh Munkar sahaja, terkadang ditanya oleh Nakir sahaja, terkadang ditanya oleh kedua-dua Munkar dan Nakir. Yang Munkar Nakir tanya Munkar Nakir belaka tanya. Orang beriman ke Munkar Nakir yang tanya, orang kafir pun Munkar Nakir yang tanya. Malaikat yang sama, tapi dengan rupa yang berbeza, dengan cara bertanya yang berbeza. Tapi Munkar Nakir belaka. Tanya orang beriman, Munkar Nakir. Tanya akan orang munafik, Munkar Nakir. Tanya akan orang kafir, Munkar Nakir juga. Itu pandangan dia muktamad lah. Tapi ada pandangan Munkar Nakir ni lah. Munkar Nakir ni kalau hak rupa asal Munkar Nakir ni, rupa asalnya mana ni? Hitam mana? Hitam biru dia panggil. Hitam biru maksud apa? Mana? Hitam biru. Hitam. Rupa Munkar Nakir. Kemudian mata Munkar Nakir ni macam peruyuk tembaga. Munkar Nakir ni. Suara keluar dari Munkar Nakir ni macam guruh, macam petir tu. Munkar Nakir tanya, keluar daripada mulut Munkar Nakir ni keluar api. Keluar api. Di tangan Munkar Nakir ni ada tungkak daripada besi. Kalau tungkak besi yang ada di tangan Munkar Nakir ni, kalau katok bukit atas dunia, hancur bukit atas dunia tu. Ni Munkar Nakir ni. Ni rupa asal Munkar Nakir. Jadi Munkar Nakir tak tanya orang beriman. Munkar Nakir rupa gining ni, dia tanya orang munafik dengan orang kafir je. Orang yang beriman, walaupun banyak dosa sekalipun, tapi dia mati dalam iman, yang tanyanya malaikat lain, bukan Munkar Nakir. Malaikat yang bernama Mubashir dan Bashir dia panggil. Ni jarang disebut lah. Ni satu pandangan. Sebab Munkar Nakir ni tadilah rupa dia, suara dia, pertanyaan dia. Jadi Munkar Nakir ni tanya orang munafik dengan orang kafir je. Orang yang beriman walaupun banyak dosa sekalipun ditanya oleh malaikat lain. Nama malaikat itu malaikat Mubashir wa Bashir. Malaikat
yang menggembirakan, malaikat yang sangat menggembirakan. Tu ada setengah pandangan lah. Tapi pandangan yang muktamadnya bukan nakir belakalah yang bertanya. Tetapi dalam rupa yang berbeza, tanya dengan beralu. Ada ni. Tanya dengan beralu, rupa yang comel. Macam ginilah. Macam malaikat Israel tu. Malaikat Israel kan, pernah kisah Nabi Ibrahim AS nak tengok muka malaikat Israel ketika cabut nyawa orang yang beriman, ketika cabut nyawa orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang kafir. Jadi malaikat Israel pun tunjuklah rupa ketika cabut nyawa beriman, rupa yang sangat elok. Mana kalau orang beriman ni masa sakaratul maut sakit, tak berasa sakit. Sebab apa? Sebab tengok rupa malaikat Israel itu comel. Pandai ni. Cabut nyawa pula secara beralu-alu. Walaupun sakit dia nak mati ni, bayangkanlah roh dicabut daripada tubuh. Kemudian Nabi Ibrahim AS nak tengok pula muka Israel ketika cabut nyawa orang munafik, orang kafir. Malaikat Israel pun tunjuk pengsang Nabi Ibrahim AS. Bukan Nabi Ibrahim takut. Takut apa? Nak tu Nabi. Satu hal pula. Nabi Ibrahim AS. Satu pula. Nabi Ibrahim AS tahu dah tu Israel. Nabi Ibrahim yang minta tunjuk rupa ketika cabut nyawa orang-orang munafik, orang kafir. Huduhnya rupa. Sebab itulah orang munafik, orang kafir, saat nak mati, mereka tak nak lari. Mereka boleh nak lari. Sebab apa? Sebab malaikat yang mari cabut nyawa satu hal dah. Kemudian akan ditayangkan gambaran tempat yang akan dia pergi. Malaikat Israel rupa satu hal. Orang-orang yang munafik, orang kafir ni akan ditayangkan tempat dia akan pergi. Tempat yang sangat buruk. Sebaliknya orang beriman, malaikat Israel mari rupa yang elok, cabut nyawa secara lembut, akan ditayangkan tempat baik yang akan dia pergi. Ini ketika nak mati. Pada ini ketika nak mati. Tapi nak ceritanya, malaikat Israel cabut nyawa beriman dengan orang kafir, tapi rupa yang berbeza. Sama. Yang tanyanya malaikat muka dan nakir. Tanya orang munafik, orang kafir pun muka nakir. Tanya orang beriman pun muka nakir juga. Tapi rupa yang berbeza, cara bertanya yang berbeza. Ditanya malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Di dalam kubur ni pada Khalid. Di dalam kubur ni pada Khalid. Tapi kalau mati tidak berkubur, ditanya juga. Ditanya juga mati tidak berkubur. Ditanya. Mati selepas tiup sangkakala yang mati selepas tiup sangkakala pertama, berkubur ke tak? Siapa nak semayang mayat, siapa nak kebumikan, hacur lebur dah dunia ni, mati habis dah orangnya, berkubur ke tak? Tak berkubur, tapi akan menempuhi persoalan muka dan nakir. Orang mati dimakan oleh binatang buah, habis licin, tak ada. Dimakan oleh harimau ke, buaya ke, habis. Tak berkubur lah. Dia akan menempuhi persoalan. Mati lemah dalam laut, cari punya cari, tak jumpa pas sudah. Tak jumpa. Tak ada kubur lah kau panggil. Ditanya dalam kubur ni, ini berlaku pada Khalid. Ditanya ni, kemudian daripada ditanamnya. Selesai ke bumi sahaja, malaikat Munkar dan Nakir
segera datang bertanya. Ada ni. Munkar dan nakir segera datang bertanya selepas sempurna dikebumikan, selepas daripada ditanamnya. Lepas dia ditanamnya. Sebab itulah Nabi SAW selepas sesat ke bumi itu, Nabi segera memerintahkan sahabat supaya segera doakan keampunan. Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Mohon keampunan oleh kamu bagi saudara kamu. Fa innahu al-an, kerana sesungguhnya sekarang yus'al, ditanya. Tak balik lagi ni. Nabi dan sahabat yang lain masih lagi berada di kubur. Tapi Nabi suruh supaya istighfar dah, doa keampunan dah. Sebab fa innahu al-an yus'al, sekarang ni ditanya. Yang kita dengar masa budak-budak, kita dengar masa budak-budak, melangkah balik, orang yang terakhir hot belakang sekali, melangkah 7 langkah, barulah muka nakir mari. Mana tak suruh balik tak suruh balik lah. Sebab apa? Melangkah je balik, yang terakhir, bukan duduk depan, hot terakhir. Melangkah 7 langkah, muka nakir mari. Tak suruh balik, biar muka nakir tak mari. Nak balik pun tukar ganti orang lain pula. Kau ni? Tukar ganti orang lain. Batulah ketika ke bumi apa semua tu, lebih afdal ketika tu kita doakan keampunan. Dia boleh belaka doa keampunan, kita tahlil boleh, kita baca Quran. Baca Quran selebih berzikir. Tapi afdal ketika tu doakan keampunan, lebih afdal daripada baca Quran, lebih afdal daripada kita tahlil. Ni di saat ni. Doakan keampunan. Ada ni. Ni doa ketika ke bumi apa semua, duk bersembang je, duk bergelak ketawa je. Tu bukan gitu. Doakan keampunan. Dari selepas ditanam akan disaak oleh munkar dan nakir. Maka disunatkan bersegera talqin. Sunat segera talqin. Dan talqin ni pula, ni jarang diamal oleh orang kita lah, tapi tak apalah. Sebut talqin tu pun jadi satu perbalahan dah. Dia dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, Fiqh Islami wa Adillatuh, Pekoh 4 mazhab karangan almarhum Syekh Wabak Az-Zuhaili. Fiqh Islami wa Adillatuh ni boleh dikatakan orang terima, tak ada orang nak petikaikan. Tak ada orang nak petikaikan. Tak ada ni. Tak ada orang yang nak mempertikaikan. Dia ada tajuk di dalam tu, Talqinul Mayyiti Ba'da Dafni. Talqinul Mayyiti Ba'da Dafni. Talqin akan mayat selepas ke bumi. Dia ada 2 talqin. Satu talqin yang sepakat ulama. Dia talqin ni ajar. Talqin ni ajar. Jadi talqin yang sepakat ulama adalah talqinkan akan la ilaha illallah ketika nak mati. Tu talqin tu sepakat ulama. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi kata ajar oleh kamu akan orang yang hendak mati, ajar la ilaha illallah. Jadi talqin ni sepakat ulama.